Saya menjemput Yang Berhormat Pasir Mas. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Pasir Mas minta Menteri Kerja Raya menyatakan bilakah kerajaan akan menaik taraf jalan perhubungan Jeli Gerik melalui Banjaran Titiwangsa yang sudah tidak diselenggarakan begitu lama dan mengalami kerosakan yang sangat teruk di samping garisan putih yang sudah hampir pudar dan tidak kelihatan. Terima kasih. Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri Ketua, terima kasih Yang Berhormat Pasir Mas. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, laluan yang dimaksudkan adalah laluan FT004 Lebuh Raya Timur Barat di dalam jajahan Jeli, Kelantan, iaitu sepanjang 46.50 km yang diselenggara oleh pihak JKR bersama-sama pihak syarikat konsensi yang dilantik. Penyelenggaraan Jalan Persekutuan dilaksanakan oleh pihak syarikat konsensi adalah melibatkan kerja penyelenggaraan rutin, kerja penyelenggaraan berkala melalui program berkala pavement dan berkala bukan pavement dan juga kerja kecemasan. Datuk Seri Ketua, untuk makluman ahli berhormat, kementerian ini telah memperuntukkan sebanyak 955,000 setahun bagi tujuan penyelenggaraan rutin dengan perbelanjaan bulanan sekitar RM79,583 sebulan. Selain peruntukan sejumlah 4.5 juta bagi penyelenggaraan berkala yang merangkumi kerja berkala pavement dan berkala bukan pavement bagi tahun 2018 hingga 2020. Pada tahun 2018, kementerian ini telah memperuntukkan sebanyak RM1.56 juta, di mana agihan peruntukan sebanyak RM900,000 bagi penyelenggaraan di bawah program bukan pavement, iaitu kerja-kerja turapan semula permukaan jalan termasuk mengecat semula jalan yang telah diturap, dan juga peruntukan sebanyak RM655,000 bagi program penyelenggaraan bukan berkala pavement, iaitu kerja penggantian perabot jalan dan lain-lain kerja berkaitan. Manakala pada tahun 2019 pula kementerian ini juga telah memperuntukkan sebanyak RM1.204 juta di mana agihan peruntukan sebanyak RM500,000 bagi program penyelenggaraan bukan pavement, iaitu kerja-kerja turapan semula permukaan jalan dan mengecat semula jalan yang telah diturap, dan sebanyak RM704,000 bagi program penyelenggaraan bukan berkala pavement, iaitu kerja-kerja penggantian longkang, dan juga program rawatan lokasi kerap berlaku kemalangan ataupun black spot dengan izin. Bagi tahun ini sehingga bulan Julai 2020, Kementerian Kerja Raya telah memperuntukkan sebanyak RM1.76 juta, yang mana agihan peruntukan adalah sebanyak RM1.7 juta untuk kerja di bawah program bukan pavement, iaitu kerja-kerja turapan semula permukaan jalan dan mengecat semula jalan yang telah diturap, dan peruntukan sebanyak RM60,000 bagi kerja-kerja di bawah program penyelenggaraan bukan berkala pavement, iaitu penggantian perabot jalan. Kementerian Kerja Raya melalui Jabatan Kerja Raya sentiasa komited dalam memastikan tahap keadaan jalan sentiasa dalam keadaan yang selamat dan selesa dengan pelaksanaan kerja-kerja penyelenggaraan rutin sepanjang tahun, dan pelaksanaan kerja penyelenggaraan secara berkala adalah tertakluk pada kelulusan peruntukan daripada Kementerian Kewangan. Terima kasih. Saya jemput soalan tambahan pertama. Terima kasih Berhormat Menteri. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Yang Berhormat Ahli Parlimen Jeli dan Gerik yang mengikut semakan saya telah beberapa kali membangkitkan isu ini di Parlimen, tetapi saya mewakili rakyat Kelantan khususnya dan juga mereka yang berada di timur dan utara Semenanjung bertanggungjawab untuk bangkitkan hal ini. Jika mengikut fakta-fakta yang telah diberikan oleh Ibu Berhormat Menteri tadi, sepatutnya isu-isu penyelenggaraan jalan ini tidak timbul, tetapi realiti berlaku pada hari ini. Jalan begitu berlubang dan hari ini juga boleh kita tengok bagaimana laluan ataupun line putih, garisan putih-putih hampir tidak kelihatan. Jadi apakah sebenarnya yang berlaku di sebalik peruntukan yang begitu banyak ini, dan apakah jangka masa panjang pihak kementerian untuk melebarkan jalan ini, dan di samping itu untuk membuat tar semula keseluruhannya daripada Gerik ke Jeli yang mengikut apa yang disebut oleh Ibu Berhormat Menteri tadi ialah sebanyak lebih kurang 40 lebih kilometer. Terima kasih Berhormat Menteri. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Mas. Untuk makluman yang ahli Berhormat Pasir Mas, sama ada jalan itu akan baru muka ataupun reconstruction dengan izin,
bergantung dengan salah satunya ialah the traffic study. Dan berdasarkan aliran trafik di kawasan ini, ianya masih berada dalam tahap A. Maknanya tiada berlaku kesakan, jalan agak lancar dan sebagainya. Sebab itu ianya tertakluk kepada program apa dikatakan rutin, kerja-kerja rutin dan berkala payment yang kita lakukan. Dan cuma the reconstruction, sama ada kita akan buat baru jalan tersebut, reconstruction, bergantung pula dengan peruntukan. Untuk kawasan sebelah Jeli saja, kita sudah anggarkan kalau kita nak buat baru jalan tersebut, sudah pasti ianya sudah lama tak dilaksanakan, sebab jalan ini dibina dalam tahun 1970-an. Ianya akan makan belanja yang begitu besar. Sebab itu dalam perancangan jangka panjang, apa yang kita nak kemukakan kepada EPU ialah untuk berbincang bagaimana kita dapat peruntukan yang lebih supaya kita dapat membuat reconstruction jalan tersebut supaya ianya dapat dibaru muka dan keadaan jalan yang lebih baik. Manakala kerja-kerja penyelenggaraan biasa ini berdasarkan peruntukan yang sedia ada. Maknanya kita tiap-tiap kali memang ada memberi peruntukan yang saya katakan tadi 900 lebih ribu adalah untuk kerja-kerja rutin, manakala kerja-kerja payment dan bukan payment bergantung dengan peruntukan yang ada. Dan kalau kita melihat jalan ini, katakan jalan terlalu teruk, tidak juga. Tapi ianya masih selamat digunakan. Mungkin keselesaan kurang sikit, tapi kita pastikan bahawa lubang-lubang besar memang tidak akan berlaku. Kita akan membuat tampalan dan sebagainya. Itu memang ada peruntukan yang kita laksanakan. Cuma yang diharapkan oleh Yang Berhormat untuk membuat baru jalan tersebut, reconstruction, ianya bergantung dengan peruntukan yang lebih besar. Sebab kita memerlukan lebih kurang 120 juta saja untuk di salah satu tempat di mana cerun dulu yang agak runtuh dan sebagainya, walaupun keadaan selamat, tapi kalau kita nak reconstruct kawasan tu saja pun dah makan 120 juta ringgit. Sudah pasti peruntukan adalah salah satu cabaran, apatah lagi dalam keadaan kita berdepan dengan ekonomi sekarang ini, dengan COVID dan sebagainya. Kita akan tetap mengemukakan permohonan ini kepada EPU untuk mendapat peruntukan yang lebih supaya kita boleh membuat baru jalan-jalan tersebut. Terima kasih. Soalan tambahan kedua. Yang Berhormat. Sudah. Terima kasih. Datuk Betul, terima kasih Bapak Menteri. Baru-baru ini ada ditular tentang kejadian gajah mengamuk di jalan tersebut, jalan area tersebut, merempuh kereta dan sebagainya. Jadi ini sangat berbahaya kepada lalu lintas. Adakah kerajaan kementerian bercadang untuk membuat satu jejantas bagi peluang untuk haiwan-haiwan liar ini melintas macam mana yang berlaku yang dibuat di Port Dickson dan juga di Belgium? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Yang Berhormat, untuk kawasan ini agak mencabar. Pertama sekali, kawasannya bergunung ganang. Jalan juga berliku. Apa yang kita laksanakan sekarang ini ialah memberi tanda ingatan ataupun tanda amaran tempat-tempat yang biasanya menjadi laluan haiwan-haiwan liar di kawasan tersebut. Itu memang kita berikan. Kalau nak membuat jambatan, satu kosnya. Dan kita tahu bahawa kalau dari segi haiwan liar ini, gajah misalnya, laluannya memang sentiasa melalui kawasan tersebut. Sama ada ianya akan menaikkan, kalau dibuat jambatan, akan nak ikut jambatan ataupun tidak, itu menjadi cabaran kepada kita. Sebab itu kita kena perlu bekerja bersama dengan Jabatan Perilitan untuk membuat kajian seperti mana kita membuat di Central Spine Road, ada laluan haiwan memang disediakan di bawah laluan jejambat yang kita benakan, di mana ada diperuntukkan untuk laluan binatang liar dan sebagainya. Tapi di kawasan highway ini ianya agak mencabar disebabkan bentuk muka bumi. Ianya mungkin kita boleh mengkaji bersama dengan Kementerian Sumber Asli untuk mengkaji bagaimana ianya boleh dilaksanakan. Tapi saya rasa pendapat peribadi saya ianya agak mencabar pada masa ini. Terima kasih. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Gopeng. Terima kasih.